Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hidayah binti Ismail, memegang nombor kad matriks di 202010931131 dan mengambil kos ISMP Kesusastraan Melayu dengan kepujian. Bahan bantu mengajar menurut Brown JW 1983 ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru dan murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam bilik terja. Selain itu, Rakbir Kaur Joginder Singh 2013 mendefinisikan bahan bantu mengajar sebagai kelengkapan atau peralatan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan isi pelajaran ketika berlangsungnya proses pembelajaran dan pemudah caraan di dalam bilik terja. Sementara itu, Heneage et al. 2002 menyatakan bahan bantu mengajar ialah audio, visual dan bahan-bahan yang berkaitan dengannya yang berfungsi dalam pelaksanaan sesuatu pengajaran yang mana juga dikenali sebagai sebahagian daripada media pengajaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aiman Fadullah bin Zulkifli. Nombor matrik saya di 202010931115. Saya adalah pelajar ISMP Kesusastraan Melayu. Okey, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bahan bantu mengajar. Apa itu bahan bantu mengajar? Bahan bantu mengajar ataupun BBM merupakan antara kaedah alternatif yang digunakan oleh pengajar untuk membantu mereka sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah ataupun sekolah. Bahan bantu mengajar ini penting untuk digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran kerana kaedah ini dapat membantu menyalurkan maklumat yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar dengan lebih berkesan ataupun secara jelas kepada pelajar. Okey, bahan bantu mengajar ini juga boleh digunakan sebagai alat untuk menyediakan keterujaan dan minat yang lebih mendalam kepada pelajar terhadap subjek yang diajar. Dalam kata lain, bahan bantu mengajar ini dapat meningkatkan minat pelajar terhadap mata pelajaran yang diajar serta membantu pelajar untuk memahami subjek yang diajar oleh guru dengan lebih baik. Bahan bantu mengajar boleh dipecahkan kepada dua kategori, iaitu kategori elektronik dan juga kategori bukan elektronik. Bahan bantu mengajar yang dikategorikan sebagai elektronik adalah seperti televisyen, radio, tayangan video, slide dari projektor dan juga alat yang berbantukan komputer. Okey, bahan bantu mengajar yang dikelaskan sebagai bahan bukan elektronik pula adalah seperti majalah, jurnal, gambar ataupun juga kad imbas yang mempunyai kaitan dengan pengajaran yang diajar. Selain penggunaan bahan bantu mengajar berbentuk elektronik dan bukan elektronik, bahan bantu mengajar berbentuk pengalaman dan bahan sebenar juga dapat kita kategorikan dalam jenis-jenis bahan bantu mengajar. Kumpulan kami memfokuskan bahan bantu mengajar berbentuk elektronik. Bahan bantu mengajar yang berbentuk elektronik adalah bahan bantu mengajar yang mengaplikasikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan media elektronik. Salah satu bahan bantu mengajar yang berada dalam kategori bahan bantu mengajar elektronik adalah AnyFlip. AnyFlip adalah bahan bantu mengajar yang kami pilih yang memerlukan capaian internet, laptop ataupun komputer untuk mengaksesnya. AnyFlip adalah sebuah aplikasi yang boleh digunakan dan diakses oleh semua peringkat umur. Hal ini dikatakan demikian kerana AnyFlip adalah sebuah aplikasi yang mudah difahami dan mudah digunakan. Dalam kata mudah, AnyFlip adalah sebuah buku elektronik kerana ianya berbentuk buku yang boleh diselak dari halaman ke halaman seperti penggunaan buku teks biasa. Penggunaan AnyFlip ini adalah sememangnya menarik kerana ianya boleh diisi dengan pelbagai idea dan maklumat mengikut kreativiti penggunanya. Misalnya, pengguna boleh mengisi video, lagu, imej dan banyak lagi untuk menarik minat pelajar untuk terus membaca dan meletakkan fokus yang tinggi semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazrin bin Muhammad Syakri, memegang nombor kad matrik D202010931103. Saya mengambil kos ISMP Kesusastraan Melayu. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan tentang kebaikan dan kekurangan bahan bantu mengajar. Bermula dengan kebaikan bahan bantu mengajar. Salah satunya adalah merangsang minda dan pemikiran pelajar ke arah yang lebih baik. Hal ini demikian kerana bahan bantu mengajar seperti buku teks mengandungi pelbagai bahan ilmiah yang dapat merangsang minda pelajar secara terus. Selain itu, kebaikan lain bahan bantu mengajar ialah dapat mendalami sesuatu topik yang dipelajari dengan lebih berkesan.
Sebagai contoh, seorang guru yang mengajar topik berkaitan peralatan sains boleh menggunakan slide aplikasi AnyFlip bagi menunjukkan peralatan yang terdapat di dalam makmal sains. Perkara ini dapat memberi kesan yang positif kepada pelajar dalam memahami dan mengingati setiap ilmu yang diberikan oleh guru. Di samping itu, terdapat juga kelemahan pada bahan bantu mengajar ini, iaitu kesukaran dalam penyediaan bahan bantu mengajar. Hal ini demikian kerana penyediaan bahan bantu mengajar ini juga memerlukan kos yang harus dikeluarkan bagi menyediakan alatan seperti laptop, tablet dan projektor. Akhir sekali, kelemahan penggunaan bahan bantu mengajar ialah kurangnya kemahiran guru dalam memilih bahan bantu mengajar yang sesuai. Sebagai contoh, sebagai seorang guru itu perlulah memilih bahan bantu mengajar yang sesuai mengikut subjek yang diajarkan agar ianya memberikan kesan yang baik kepada pelajar. Menurut Kamaruddin Haji Husin 1988, bahan bantu mengajar penting untuk memberi rangsangan dan menarik minat murid dengan menghasilkan bahan bantu mengajar yang kreatif. Selain itu, bahan bantu mengajar menyediakan dasar kukuh untuk perkembangan kefahaman dan corak pemikiran dan mengurangkan gerak balas lisan yang diperlukan daripada murid-murid. Kepentingan seterusnya ialah bahan bantu mengajar memberi pengalaman yang sebenar yang boleh merasa aktiviti sendiri di kalangan murid-murid. Akhir sekali, bahan bantu mengajar menjadikan proses pengajaran yang menarik kerana mempelbagaikan bahan bantu mengajar seperti bahan media elektronik dan bukan elektronik. Sebagai contoh, kad huruf, kad suku kata, silang kata dan sebagainya. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Memperkenalkan, saya Farihan Najamin, memegang markat matrik di 2020-1093-122. Saya berasal daripada program AT01 ISMP Kesusastraan Melayu dengan kepujiannya. Di sini saya akan menyimpulkan segala pembentangan daripada ahli kumpulan kami. Secara keseluruhannya, di sini kita dapat simpulkan penggunaan bantu mengajar amat diperlukan untuk mempelbagaikan aktiviti dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kita juga sudah mengetahui jenis-jenis bahan bantu mengajar ataupun dikenali sebagai BBM. Kita juga tahu apa itu kebaikan dan kekurangan atau kelemahan sesuatu bahan bantu mengajar. Kita juga dapat tahu apakah sebab mengapa bahan bantu mengajar ini diperlukan. Oleh itu, para guru haruslah mempelbagaikan lagi bahan bantu mengajar bagi menarik minat pelajar. Selain itu, para guru juga harus memerah otak bagi melahirkan idea-idea yang cerdas. Hal ini dikatakan demikian kerana cara penyampaian maklumat yang tidak berkesan dan kandungan pelajaran yang terlalu rumit akan menyukarkan pelajar untuk memahami apa yang diajari. Jadi, penggunaan bahan bantu mengajar yang ringkas dan menarik akan membantu proses pemahaman murid dengan lebih jelas. Bahan bantu mengajar hendaklah sesuai dan berkaitan dengan topik yang nak diajar. Maka dalam konteks ini, para guru hendaklah seharusnya terlebih dahulu merancang topik, objektif, cara penyampaian isi dan membuat penilaian yang sesuai dengan kebolehan sedia ada setiap murid bagi membolehkan ataupun melancarkan pengajaran disampaikan itu dengan berkesan. Baiklah, bertemu sekali lagi bersama saya Farihan Najamin, memegang markat matrik di 2020-1093-122. Saya akan menawarkan diri saya sebagai pembentang bagi bahan bantu mengajar kami yang telah kami sediakan. Baiklah, bahan bantu mengajar yang dipilih ialah bahan bantu mengajar elektronik dan menggunakan aplikasi AnyFlip. Kaedah yang diterapkan dalam bahan bantu mengajar ini ialah, yang pertama, kami akan menggunakan kaedah abjad. Baiklah, kaedah abjad ini merupakan kaedah tertua sejak kerajaan Greek dan Rom yang digunakan untuk mengajar bacaan kepada kanak-kanak. Kaedah ini juga dikenali sebagai kaedah huruf dan mengeja. Mengikut kaedah ini, kanak-kanak perlu menguasai huruf-huruf terlebih dahulu. Jadi, dalam kami punya bahan bantu mengajar ini, kami akan menyuruh pelajar untuk mengenali abjad terlebih dahulu. Sebagai contoh, dekat gambar ini iaitu A, B, C, D, E, F, G
Seterusnya, kaedah yang kami pilih juga kaedah pandang dan sebut. Seperti yang sedia maklum, dalam AnyFlip ini terdapat gambar dan terdapat suku kata. Jadi, penggunaan kaedah pandang dan sebut ataupun dalam bahasa Inggerisnya look and say dalam pengajaran bermula pada tahun 1970-an, kaedah pandang dan sebut merupakan kaedah pengajaran yang memerlukan murid-murid menyebut perkataan yang disebut guru terlebih dahulu setelah diperlihatkan gambar ataupun perkataan tersebut. Kemudian, kaedah kedua iaitu menyebut perkataan. Daripada suku kata itu dibentuk perkataan seperti baba, baca, bola, buku, dada, cucu. Jadi kaedah yang terakhir sekali yang kami telah terapkan dalam bahan bantu mengajar yang kami pilih iaitu mencerakinkan perkataan menjadi suku kata. Seperti yang kita sedia maklum, dalam gambar dalam AnyFlip ini akan ada suku kata yang diwarnakan, di mana suku kata yang pertama diwarnakan warna lain dan suku kata yang kedua diwarnakan dengan warna yang lain. Setelah murid-murid mampu menyebut perkataan-perkataan yang guru tunjukkan, guru boleh mencerakinkan perkataan itu menjadi suku kata agar murid-murid lebih murni. Pada awal pengajaran mereka diperkenalkan dengan perkataan baju ataupun sebagainya lah. Murid-murid telah mampu menyebut perkataan baju, memahami maksud baju. Oleh itu, guru boleh mencerakikan perkataan baju itu menjadi suku kata pula. Begitu juga dengan perkataan-perkataan lain. Di sini definisi mencerakikan perkataan menjadi suku kata ini kami dapat daripada maklumat nota yang telah diberikan oleh pensyarah kami. Di mana baiklah, contoh yang pertama di mana gambar yang pertama ini. A satu suku kata, YAM yam, ayam, satu suku kata, yam satu suku kata. Di sini ada juga kaedah pandang dan sebut, iaitu pandangan gambar ayam. Jadi pelajar tahu apa itu ayam, dan di sini ada juga kaedah mencerakikan suku kata ayam. Jadi kita lebih kepada senang lagi di mana kita memerlukan dua suku kata, iaitu botol, bo, satu suku kata iaitu bo, tol, tol, dan dua suku kata tol. Di sini nampaklah kaedah pencerakinan suku kata itu sangat-sangat efektif bagi pelajar. Di sini akan ada beberapa daripada A sampai Z, kami telah bagi contoh. Jadi dengan bahan untuk mengajar ini, saya berharap pelajar mampu menggunakan buku ini. Sebab ini AnyFlip dan sekarang ni pelajaran dalam talian. Jadi benda ni akan dibagi kepada pelajar. Mungkin ini akan membantu mereka untuk membaca dengan kaedah menarik. Ada gambar, permainan warna juga sangat penting di sini. Jadi sekian sajalah pembentahan daripada bahan bantu mengajar kami. Sekian, terima kasih.